Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Okay guys, if we invite Singapore and Brunei team to MSL, what are the challenges? Antara benda yang kita boleh nampak sekarang ni, kalau macam 2013 dulu, Lion 12 tu dia menang Liga. Oh betul juga, betul. Kan? Lepas tu pasukan Brunei pun dulu pernah menang Piala Malaysia. Sebab diorang masa dulu tu dia hantar sebagai satu pasukan national team. Kan? Jadi bila macam tu, diorang akan lebih kuat daripada kebanyakan pasukan. Penyokong marah. Jadi kita pun akan jadi marah lah. Kan? Kita sebagai penyokong pun tak puas hati lah. Liga kita, rumah kita. Selain daripada tu, dari segi pilihan pemain. Kan ni, kalau bila diorang ni masuk, katakan ada beberapa kelab lah. Macam tadi cadangan itu, beberapa kelab masuk. Macam mana status pemain dia? Adakah dia akan sama dengan pemain tempatan? Oh, okay. Kan? Itu antara benda-benda yang perlu dipertimbangkan lagi lah kan. Ada kebaikan, ada keburukan lah kat situ. Jadi diorang kena pertimbangkan dengan betul-betul lah. Apabila aku rasa bila kita tukar status daripada invitation punya team kepada normal punya members, aku rasa kena buat pengubahsuaian tentang status pemain. Mungkin tidak ada beza status antara pemain Malaysia dan juga pemain Singapura kan. So maknanya pemain Singapura boleh main di Malaysia, kelab-kelab Malaysia, dan kelab-kelab Malaysia boleh main di Singapura. Sebab kalau di invitation dia berbeza status dia kan. Dahulunya kita pernah ada Brunei pernah minta untuk masuk Malaysia untuk main lagi, tetapi FAM minta status tu Brunei untuk bertanding di Malaysia tapi kena pakai pemain Malaysia sebagai pemain tempatan dan pemain Brunei sebagai pemain import. So dia pun tak berapa happy dengan kita punya rules, cadangan tu lah. dengan cadangan tu, so dia pull out. So maybe this time around we change a bit lah. Selain daripada tu, kalau kita tengok ni currency pun, kita punya duit dengan Singapura, dengan Brunei dengan Singapura sama lah, lebih kurang 3 kali ganda. Jadi dia akan menyebabkan kos juga. Bila pasukan kita kena bertandang ke Singapura ataupun Brunei. Jadi itu pun akan menyebabkan pasukan-pasukan kita yang memang sekarang ni struggle dari segi kewangan, akan bertambah struggle lah. Itu dari segi satu bahagian. Kan? Dan yang paling utama sekali, isu yang sebenarnya peminat paling marah sekali sebenarnya dari segi buki lah. Betul. Itu isu besar. Aku teringat benda tu. Sebab bukan kita nak tuduh ke apa, tapi sebenarnya kalau kita kaji, selidik, kita baca, kita siasat pun, kebanyakan isu dari segi buki ni memang daripada Singapura lah. The Kelong Kings. Kita terpaksa open lah cakap. Bukan hanya Liga sini. Kita cakap Liga, even Itali, kan, Liga-Liga Eropah ni pun banyak. Bila dia tangkap, punca tengok siasat-siasat, daripada Singapura. Kan? Jadi bukan kita cakap orang kat sini mulia sangat lah kan. Kalau kata-kata ada challenges kan, what are the advantages pula? Advantages number satu, aku rasa banyak yang kita boleh kongsi dan kita boleh belajar daripada pengurusan bola sepak di Singapura. Singapura ni pun bukanlah hebat mana pun, tetapi there must be something good yang kita boleh belajar daripada dia. Dia pun kos operasi dia tak banyak, bajet dia pun sikit je. Betul. Tetapi dia masih lagi okay, masih lagi bertanding, masih lagi survive kan. So they must be doing something right lah somewhere. So itu salah satu benda yang kita boleh belajar lah daripada pasukan kita yang nampak sangat lemah ataupun baru lagi dalam sudut pengurusan bola sepak yang profesional ni. Mungkin pasukan Singapura boleh kongsi dan something yang kita boleh belajar daripada situ. Kalau macam aku rasa ni aku cerita pasal advantages lah kan. Kalau dulu kita ada Lion 12, diorang aku boleh kata power jugalah. Kau tak rasa dia improvise kita punya kompetitif? Itu punya juga. Peningkatan dari segi kualiti. Kalau kita tengok Liga kita sekarang ni pun ada improvement. Cuma bila kita
ada pasukan lain kan yang mungkin cara permainan dia lain, dari segi technical ability pemain-pemain dia lain. Okay. Dia mungkin membantu untuk menaikkan dari segi kualiti permainan tu sendiri. Dan satu lagi tarikan macam kita cakap tadi, dari segi duit tu pun, currency, mungkin pasukan-pasukan daripada Singapura ni boleh ambil pemain import yang mungkin kualiti dia pun baik. Itu pun satu kekuatan untuk diorang lah. Jadi itu akan menambah kualiti. Kita boleh nampak. Kita mungkin akan ada advantage dari segi commercial values kot, Johan? Mesti ada. Kan dulu mula-mula sekali apabila MFL introduce ASEAN import ni, salah satu objektif dia adalah untuk tarik penonton atau pengunjung daripada negara-negara ASEAN to improve the visibility of Malaysian League. Kan, supaya ada minat datang dan nak beli the TV rights of Malaysian Super League kan. Tapi nampaknya agak slow. Ada pun datang daripada Singapura sebab banyak pemain-pemain Singapura bermain di Malaysia. Haris Harun, Safwan Barudin, Faris Ramli kan, semua yang hebat-hebat bermain di Bahaki kan. So ada orang ada minat datang daripada Singapura, tetapi sikit saja value dia. Mungkin kita boleh improve lagi by having the team to compete dekat dalam MSL, mungkin boleh tambah lagi value kan. Sebab dia pun liga dia pun sendu je sebenarnya, tak ada orang tengok pun kan. Cuma apabila diorang tanding dengan pasukan sini tu, dia ada sikit nostalgia lah kalau ikut dulu macam Selangor dengan Singapura kan. Kalau bertanding sebagai pasukan Singapura tu memang dulu-dulu punya derby. Lepas tu antara Johor dengan Singapura ni pun dia bila berjiran ni biasalah dia kan. Bila dekat ni selalu dia ada geram lebih sikit lah kan. Lebih sikit. So itu yang menghangatkan perlawanan tu kan. Betul. Okay, kita pergi kepada solusi pula. Solusi daripada apa yang akan jadi lepas tu. Macam mana Min? Apa proposal kita Min? Apa proposal? Sekarang ni kalau kita tengok, kita banyak benda kita kena fikirkan dululah. Sebelum kita invite, kita kena consider macam tadi faktor-faktor sama ada macam mana kita nak serap ataupun kita akan buat satu liga baru. Liga baru? Sebab kalau kita nak pasukan kita layak pergi AFC, sekarang ni kalau diorang ni masuk, katakan Liga Super kita nanti separuh je tinggal pasukan tempatan, separuh lagi dah pasukan daripada Singapura. Jadi kita akan dapat satu slot ke dua slot AFC dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang cabaran kan. Jadi benda ni perlu diperbincangkan dengan teliti. Memang ada banyak kebaikan, tapi ada banyak juga keburukan. Semua benda ni dua-dua side kena pertimbangkan dengan sewajarnya lah. Kita tak nak dia jadi keuntungan sebelah pihak. Kan? Kita tak nak nanti sekarang ni macam contoh kita cakap Liga Singapura mungkin bagus dari segi management, tapi dari segi liga sendu. Bila dia masuk sini, dia jadi meriah. Dia dah ada good management. Kita pula kat sini yang jadi sendu. Kita tak nak jadi disadvantage untuk pasukan kita kat sini lah. Tapi daripada segi slot AFC ke apa benda tadi, kita tak boleh nego ke macam mana ke? Itulah mula-mulanya kita kena propose dia bukan masuk bertanding sebagai invitation punya team. Kan? So sama juga konsep the breakaway league di EPL dulu apabila tahun 91 kan, dia nak breakaway, dia keluar daripada liga dan dia nak buat satu liga dia sendiri. Sama juga konsep tu, mungkin kita instead of breakaway kita boleh panggil unified league lah. Kan, di mana pasukan Singapura dan pasukan Brunei dengan Malaysia bergabung dan buat satu liga kan. Dan tu you propose pula dekat AFC, cakap kat dia disebabkan dengan kekangan ekonomi ataupun masalah yang ada di Malaysia ni kan, kita propose kita nak buat a unified league kan, so that everybody akan beneficial lah untuk at least on the Asian region ni akan tambah lagi quality liga di bahagian ASEAN. So I go back to Min, kau rajin tengok Singapore punya club apa semua kan. Ada any possibility club yang akan join kita punya ni
supaya mungkin lagi memeriahkan ke? Kau lagi tahu kelab-kelab Singapura ni? Kelab dia ada dulu Home United tapi Home United pun dah tukar. dah tukar nama dah. Apa dah Lion City Sailors. Sailors Sailors. something. Tampines Lepas tu Rovers. Tampines Rovers, Woodland Wellington, tu a few club lah yang daripada dulu sampai sekarang ada lagi kan. Diorang kalau ikut dekat AFC pun dia agak kompetitif lah. Betul. Kan? Home United tu panjat juga tu. Aidy Sharin pun one of the reason dia datang ke sini pun pasal performance dia dekat AFC, bukan performance dia dekat Liga dia. Betul. Kan? Itu antara benda yang kita nampak lah. Tapi kita kat sini, kita pun tak boleh deviate daripada kita punya NX50 punya plan. Aku faham. Kita buat plan 50 tahun. Kita baru je jalan 2 tahun. Takkan kita dah nak deviate, takkan kita dah nak surrender. Kan? Kita mungkin perlu cari solusi macam mana untuk pasukan-pasukan tempatan ni bertambah. Mungkin ada pasukan-pasukan baru. Kita tak nak lah pasukan-pasukan ni dia datang sekejap lepas tu dia hilang. Kan? Macam mana untuk kekalkan. Kan? Betul. Jadi pertambahan kelab ni tak perlu pun pasukan daripada luar. Sebab MFL tu dia banyak rakan kongsi kan. Tapi kita tak nak semua rakan kongsi tu kena committed kan dengan plan next 50 tu. Nampak je 50 more years kan, 50 tahun lagi. Mungkin 50 tahun tu nampak panjang lagi, tapi kalau tak bergerak kan sekejap je 50 tahun tu. Tengok-tengok tak ada benda. Itu jadi macam yang licensing dengan FAFC ni. Banyak yang ingat tak apa lah bulan September lambat lagi. Tu ada. Tunggu-tunggu sekali alih-alih je COVID apa semua dah nak sampai dah. Ngangah. Okay, any last word faham korang? Last word, kita perlukan pasukan tempatan untuk bangkit. Pasukan-pasukan baru. Kira kau tak setuju lah ni? Tak setuju. Kalau pasukan yang ada sekarang ni tak boleh kita nak pasukan-pasukan mungkin daripada Liga Sosial apa semua ni get ready to take over. Jangan tunggu lagi lah. Kan? Ada peluang boleh pergi. Jalankan dengan cara betul. Liga kita ni, rumah kita. Betul. Johan? Aku rasa idea ini kita bincangkan. Kita tidak akan bincangkan lah isu ni kerana kalau apa orang nak cakap isu ni datangnya daripada kita sendiri kan. Kita gagal untuk capai piawaian club licensing. Kita gagal untuk capai target penswastaan club. Ya? So masalah ini datang daripada kita sendiri. Ada rakan kongsi yang ada yang committed, ada yang tidak committed. So ini yang kita tak nak. Masalahnya isu ini datang daripada kita sendiri dan kita membincangkan nak bawa masuk Singapura, nak bawa masuk Brunei di atas kegagalan kita sendiri. So tetapi kita pula tak nak bagi impak yang negatif kepada Next 50. So either way we have to make it work. Kan? Ini liga kita, ini rumah kita. Kepada penyokong-penyokong di luar sana, sekiranya anda tidak berpuas hati dan tidak bersetuju untuk menjemput kelab-kelab luar ke dalam liga kita, pastikan pengurusan anda follow the rules, follow the guideline. Thanks for watching, thanks for listening. This is Sport Bola. The guys talk about football. Ciao.